Ya Allah. Dah. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan bersama-sama baca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kiram ashab rizal masyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, dipadukan pada kamu berpuasa sebagaimana dipadukan pada umat-umat yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, saya berikan kepahaman dalam agama. Alhamdulillah, semati semulakan Al-Fadil tuan-tuan imam kita. Seluruhnya semulakan Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, sidang jemaah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah terdapat bersama sekali lagi pada pagi ini. Saya ingatkan hari itu kita dah cuti dah. Tak ada lagi kelas. Rupanya ada lagi permintaan untuk kita sambung untuk hari ini dan juga bulan Ramadan sekali lagi ada sekali lagi kelas kalau ikut jadual lah yang dibagi tu. Jadi pada pagi ini kita sambung berkenaan dengan pembetulan dan nasihat pada orang yang memperolehi darjah wali hari itu di muka surat 383. Betul tak? 383 nombor 6 insyaAllah. Baik, nombor 6, qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan akan memberi manfaat ilmunya insya-Allah di dalam dua negara yakni dunia dan akhirat. Apa kata musannif di dalam rumusan dari itu, ulasan tambahan dari itu? Dia kata ketika mengulas tentang kesukaan wali Allah, okay? Ketika mengulas tentang kesukaan wali Allah agar manusia mengetahui kelebihan dan keistimewaan yang ada pada dirinya, Ibnu Ubad menyatakan munculnya wali adalah bukan dengan kehendak wali itu sendiri, tetapi adalah dengan kehendak Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Munculnya seseorang wali itu bukan dengan kehendak wali itu, sebab wali ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma wali ada dua lah hari itu. Ada darjat-darjat wali yang diusahakan dengan kuatnya ibadah pada Allah, maka dia jadi wali, kan? Yang kedua, darjat wali yang tidak diusahakan, bukan usaha dia lah, tapi anugerah daripada Allah Ta'ala. Itu darjat wali yang kedua. Cuma di sini Ibn Ubaid menyatakan munculnya wali bukan dengan kehendak wali itu sendiri, tapi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perkara yang menjadi tuntutannya adalah perkara yang tersembunyi dan bukan yang terang-terang, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Oleh kerana kemunculan mereka di khalayak ramai bukan dengan sebab tuntutan mereka sendiri, sebaliknya Allah Ta'ala yang menzahirkan mereka di khalayak ramai. Mana bukan dia ke atas kehendak wali itu sendirilah, tapi kehendak Allah SWT. Allah Ta'ala yang menzahirkannya di khalayak ramai. Dengan Allah Ta'ala menzahirkan di khalayak ramai, maka kita nampaklah wali itu dengan kelebihan tertentu yang Allah Ta'ala kurniakan pada wali. Wali biasa digunakan keramah, keramah. Kita ni tak ada apa keramah pun. Yang kita ada hanya sekadar ma'unah. Dia ada beberapa lah istilah untuk orang yang ada kelebihan ni. Pertama, wali. Pertama, para nabi dan para rasul, mereka digunakan mujizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wali Allah Ta'ala digunakan karamah. Okey. Kemudian irhas ini ialah kelebihan yang diberi kepada para nabi dan para rasul sebelum dilantik. Kalau dah lantik namanya mukjizat. Tapi sebelum lantik namanya irhas. Irhas ni sesuatu kelebihan yang digunakan kepada nabi dan rasul sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, al-ma'unah. Al-ma'unah ni kelebihan tertentu yang digunakan kepada orang-orang yang soleh. Kalau kita setakat orang biasa ni, orang-orang soleh lah, kan? Kita ni hanya sekadar diberikan ma'unah macam tu. Kalau orang yang melawan Allah Ta'ala, digunakan sihir, kan? Digunakan i'anah ni macam kelebihan kepada orang yang jahat. Satu kelebihan Allah Ta'ala pada orang jahat yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Walaupun begitu, setiap perkara tadi semuanya dengan keizinan daripada Allah. Mujizat pun keizinan daripada Allah Ta'ala juga. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan para nabi dan para rasul tu untuk menzahirkan mujizat dia, maka tak akan jadi juga. Seperti membelah bulan kepada Nabi Muhammad SAW, ataupun contohnya membelah laut dengan tongkat kita Nabi Musa AS. Itu merupakan kelebihan yang diberi kepada para Nabi Rasul. Boleh menghidupkan orang mati. Itu pun kelebihan juga diberikan pada Nabi Isa AS. Baik. Jadi oleh kerana kemunculan mereka di khalayak ramai bukan dengan sebab tuntutan mereka sendiri, sebaliknya Allah Ta'ala yang menzahirkan mereka di khalayak ramai. Allah Ta'ala akan menyertakan mereka dengan sokongan dan bantuan berbentuk warid-warid tambahan. Warid-warid ni, istilah warid ni kita dah baca dulu lah, kita bahas dulu warid ataupun warid ni ialah sesuatu kelebihan jugalah Allah Ta'ala bagi pada orang yang soleh ni, warid. Ini sesuai dengan kata-kata Abdurrahman bin Salamah. Janganlah anda meminta jawatan kepimpinan, kerana jika anda diberi jawatan tersebut tanpa memintanya terlebih dahulu, anda akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan dibantu Allah Ta'ala.
So sesuatu jawatan kepimpinan janganlah dia minta. Tapi realiti zaman sekarang ni semua orang minta jawatan, berebut-rebut nak jawatan kan. Kalau ada pilihan raya kecil ke besar, tengoklah berapa ramai yang nak bertanding, 7 orang 8 orang bertanding kan, macam tu. Tu semua nak jawatan lah tu, pangkat jawatan. Sebab yelah, kalau tak ada jawatan kan tak ada benda yang boleh buat. Bila ada jawatan, kita boleh arahkan orang tu orang ni, arah tu arah ni kan. Kita boleh, apa yang kita nak boleh dapat lah. Tapi jangan menyalahgunakan jawatan. Tanda akhir zaman, kata Nabi, iza usnadal amr ila ghairi ahli fantasiru sa'ah. Apabila jawatan diletakkan pada orang yang tidak layak, maka tunggulah saat kehancuran. Nabi kata, antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat, iza usnida amru ila ghairi ahdihi fantaziru sa'ah. Bila letakkan sesuatu pada orang tidak layak, maka tunggulah saat pada kehancuran dia. Tengoklah siapa yang layak. Kita konteks Malaysia ni diberi pilihan lah. Pengundi diberi pilihan kan. Siapa yang tuan nak undi, tapi nak undi pun kena bijak lah. Baik. Jadi ini sesuai dengan kata-kata Abdul Rahman bin Salamah, jangan anda minta jawatan kepimpinan, kerana jika anda diberi jawatan tersebut tanpa memintanya terlebih dahulu, anda akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika anda minta jawatan, anda akan diserahkan kepada nafsu anda sendiri. Pulanglah pada engkau, dia kata, aku tak akan bantu, kata Allah. Itu yang kadang-kadang tukang langgang tu, tukang langgang hancur lebur kan. Jadi itu yang berlaku, banyak berlaku pun macam tu. Tak kekal lah, tak lama. Sekejap bukan jawatan, lepas tu dah habis. Lompat sana lompat sini. Kan banyak pesen macam tu kan, melompat. Tak dapat apa yang nak kan, melompat lah. Lompat sana lompat sini. Yang penting dapat sesuatu yang dia nak. Baik, orang yang benar-benar mengecapi ubudiah kepada Allah Ta'ala tidak akan menuntut supaya dirinya dimunculkan di khairat ramai. Ini orang-orang yang benar-benar mengecapi ubudiah kepada Allah, kehambaan kepada dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia tak akan sukalah memunculkan dirinya di khalayak ramai. Dia juga tidak meminta disembunyikan dari pengetahuan orang ramai. Sebaliknya, hendaknya berjalan mengikut pilihan tuannya. Pilih pilihannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia usaha je lah. Dia usaha je. Jalan itu semua dah serahlah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu kan kenaan diri dia. Sebabnya apa saja dalam pergerakan hidup kita, mesti kita minta panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan hidayah taufik pada kita untuk kita buat kebaikan. Itu juga kalau kita diberi pilihan, dua pilihan yang baik, kita kena istikharah. Kita kena istikharah kan. Bila kita diberi sesuatu pilihan yang baik, tak tahu mana satu nak pilih, minta istikharah daripada Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita pemimpin, kita orang yang di atas, sepatutnya kita mestilah selalu minta panduan daripada Allah. Kadang banyak pilihan-pilihan tertentu yang kita kena pilih, minta panduan daripada Allah. Allah Ta'ala akan pandu kita mana yang satu yang sesuai lah. Pilihan berdasarkan pada pilihan sesuai dengan kemaslahatan rakyat, kemaslahatan ummah dan sebagainya kan. Baik. Syekh Abdul Abbas Al-Musi pernah menyatakan, barang siapa sukakan kemasyhuran di dalam masyarakat adalah merupakan hamba kepada kemasyhuran. Siapa yang suka kemasyhuran, suka nama kan, kemasyhuran dalam masyarakat adalah merupakan hamba kepada kemasyhuran. Barang siapa yang suka tersembunyi dan tak diketahui oleh ramai adalah merupa hamba kepada tersembunyi.
Tapi kalau kita orang alim ni, orang-orang alim kan, kita diajak orang alim ni, dia kena, kalau nampak satu kemungkaran tu dah kena menzahirkan dirilah. Satu kemungkaran tu tak boleh diamkan. Apalagi kalau orang alim, orang ada, apalagi orang tak ada kuasa, dia kena menzahirkan diri dia. Kalau tidak, nanti kemungkaran tu akan berlaku terus, merebak, membesar, dan akhirnya akan merosakkan masyarakat, merosakkan Islam itu sendiri. Dia tak boleh sembunyikan diri. Dia tengoklah keadaan macam mana. Sesuai tak sembunyikan diri, sesuai tak menzahirkan diri. Kalau sesuai menzahirkan diri, zahirkanlah, supaya kemungkaran itu dapat dicegah. Tak boleh kita sembunyikan diri. Ada masa pula kita kena sembunyikan diri. Bila ternampak banyaknya kemungkaran-kemungkaran, yang mana kalau kemungkaran itu, kalau dia menzahirkan diri, sudah tentu dia akan kenakan tindakannya dan sebagainya. Siapa yang menyembah Allah Ta'ala dan dikata sebenar, sama saja di sisinya, antara ia dizahirkan Allah Ta'ala dengan disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, itu kenaan dengan wali Allah Ta'ala lah. Saya teringat ada satu kisah wali pada zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi, pernah dengar kan? Hajjaj Yusuf As-Saqafi ini di antara pemimpin yang jahat, pemimpin jahat, zalim. Dia terkenal sebagai pemimpin yang zalim. Dalam dunia ni pun fahamlah, ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang baik dan sebagainya. Jadi suatu hari Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni, dia telah menangkap seorang abid. Seorang abid, orang ibadah. Yang mana ibadah ni memang dia terkenal seorang banyak kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Aja tu. Tapi disebabkan mungkin sifat hasad dengki Hajjaj Saqafi ni pada dia, pada abid tadi, maka dimetahkan supaya abid ni ditangkap. Ditangkap dan dibelenggu, digantai, dan dipetahkan orang itu dipenjarakan seumur hidup. Lalu abid tadi mendengar perintah Al-Hajjaj. Dia berkata pada Al-Hajjaj, dia kata, "Hai Al-Hajjaj Saqafi, engkau sungguh memerlukan rantai yang paling berat untuk mengikat aku," dia kata. "Kau nak ikat aku boleh, tapi guna rantai besar sikit lah. Jangan guna rantai kecil-kecil," kata abid tadi. Maka Hajjaj kata, "Nak buat apa rantai besar-besar?" Untuk merantai bintang, dia kata. Barangkali inilah masa yang paling sial bagi engkau, dia kata abid tadi. Maka Hajjaj kata, kan dia macam kata mengejek-ngejek lah abid tadi. "Alah kau," dia kata, "tak usah belagak lah," dia kata. Dia cakap susah kopi. Dia kata pada abid tu, jangan belagak lah, dia kata. Dia kata apa? "Betapa tinggi ilmumu, namun kau masih kurang akal. Terlalu berani terhadap Tuhanmu dan tidak mempedulikan kesentosaan Tuhanmu terhadap dirimu." Maka abid tadilah. Abid kata, "Alah, kau hebat sangat ke ilmu kau, wahai Yusuf As-Saqafi, Hajjaj," dia kata. "Yang saya tahu kau ni seorang yang zalim. Kau ni kurang akal, kau ni tak cerdik." Macam tu. Maka Hajjaj pun marahlah. Lalu dikata kepada pengawal-pengawal dia, tangkap dia, sumbat dalam penjara kan, dan gantai dia kuat-kuat, gitu. Seret dalam penjara, gantai kuat-kuat, kemudian simpan dia dalam satu rumah yang kecil, kemudian tutup pintu rumah itu rapat-rapat, biar dia mati dalam tu. Dan kebiasaannya tempat tu dia macam tempat seksaan lah. Disebut dalam kitab berkenaan wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untaian para wali Allah. Jadi bila dah dimasukkan dalam kawasan tu, dalam macam rumah kecil tu, biasanya tak lama lepas tu mati lah. Sebab susah nak berongap. Nak bernafas susah, sempit. Kalau ada lubang pun lubang kecil je. Macam mana nak ni, nak berongap, macam mana nak bernafas? Lalu abid tadi dimasukkan dalam
penjara tadi ataupun dalam rumah kecil tadi diikat dengan rantai dan dibawa seorang tukang besi yang khusus untuk mengikat rantai tadi, kemudian dilontarkan dalam rumah tadi lah, campakkan dalam tu dan dikunci. Sedangkan dia diperlakukan oleh orang-orang suruhan Al-Hajjaj. Tapi Abid tadi tenang aja. Walaupun dia punya pengawal tu ganas-ganas kan, Abid tu relax je, tak ada masalah. Dan dia sentiasa membaca zikir. Apa zikir dia baca tuan-tuan? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, memadailah aku kepada Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang sembah melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, atasnya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia Allah Ta'ala Tuhan yang mempunyai aras yang besar. Itu. Jadi waktu malam tu bila ada masuk dalam penjara tu, disumbatkan dalam bilik kecil ni. Jadi pengawal-pengawal tadi kan duduk perhatilah. Lalu lalang macam tu, perhati tengok dah mati ke belum orang ni. Dah mati ke belum. Biasanya tak lama tu matilah, sebab dalam tu biliknya sempit, susah nak bernafas. Gitu. Kan? Kalau ada pun lubang kecil macam tu lah, susah nak bernafas. Sempit lah, tak ada macam tu. Dan biasanya tak lama lepas tu biasa mati. Dan duk pengawal Hajjaj Saqafi ni ulang-alik perhati kan. Dah mati ke, tengok dah mampu ke belum. Baik, kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Pengawal penjara amat takjub bagaimana dia boleh semayang dalam rumah kecil. Rupa-rupa tuan-tuan, si Abid tadi bila diperhati dalam tu, rupa dia tengah semayang. Walaupun biliknya kecil, sempit kan, susah nak bergerak. Tapi sesekali si pengawal tu perhati tengok dalam tu, rupa tengah semayang dalam tu. Soalan macam dalam bilik tu macam luas pula, sedangkan kawasannya kecil je, sempit. Dan biasa tak lama tu mati. Kemudian pada pagi besok dia, ketika matahari mula naik, pengawal mula datang tengok balik. Jadi bila datang ke bilik kecil tu, tengok, perhati tengok, rupa tuan-tuan, bilik tu dah terbuka. Bilik tu dah terbuka tuan-tuan. Terkejut bau dah kan. Tengok bilik dah terbuka, tengok gantai pun dah terbuka. Macam tu. Dia tengok dalam bilik tadi, rupa tak ada lagi orang. Rantai mengikat Abid tu hanya terletak kat situ je. Jadi dia tengok-tengok, mana pergi ni kan. Dia pun dah mula comel. Tahanan apa ni, pengawal penjara tu dah mula cemas tuan-tuan. Ya Allah, dia kata, celakalah badan aku, celakalah. Ini mestilah aku ni mesti mampu ni. Mestilah Hajjaj Saqafi akan mengambil tindakan terhadap diriku, dia kata. Tapi sebelum tu dia cari perhati-perhati kat mana kat mungkin dah dia pergi bilik air ke dan sebagainya kan. Macam tapi puas dia cari, tak jumpa. Rupanya Abid tu dah losap dah, tak tahu ke mana pergi. Dia berjaya melarikan diri tu tuan. Nampak tak? Jadi jangan disangka tuan-tuan. Kan walaupun rantai besar macam mana pun, walaupun dia kata kan dia siap kunci pula tu, tapi dapat lagi dibuka oleh Abid tadilah. Jadi kemungkinan wali Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Kemudian jadi pengawal penjara tadi baliklah ke rumah cemas, dan dia menemui akan isteri dan anak-anak dia, dan menceritakan nasib malang yang akan menimpa dia. Dia kata tahanan telah terlepas. Dia kata tahanan telah terlepas. Macam mana boleh berlaku bang? Dia kata tak tahulah. Dia kata dah terlepeh pula. Sebelum ni tak pernah dia terlepeh. Entah macam mana pula sial ni malam ni kan. Terlepas pula kan orang tu, dia kata. Dan setelah dia berkata bagi nasihat kepada anak-anak dia, kepada isteri dia, bahawa di kemungkinan dia akan mati, akan dihukum bunuh oleh Hajjaj Saqafi,
Maka dia pun pergilah menghadap Hajar Yusuf Saqafi. Kemudian apabila penjara tu tiba di hadapan Hajar, dia kata, dia pun takutlah kebentak. Dia kata, kau apa hal ni? Dia kata, menggigil tak terpasan ni, kenapa? Dia kata, tahanan tuan. Kenapa dengan tahanan? Tahanan telah terlepas. Dia kata, ya Allah, dia kata, aku ingat dia nak mati. Dia kata, kau ingat kau nak beritahu aku beritanya Hajar pengawal tu tahanan tu dah mati. Tak, tuan kata, dia dah lari, dia dah terlepas. Dia kata, mukanya terus bertukar menjadi bengis, kan? Ya Azaz, ya tahulah Hajar Yusuf Saqafi ni banyak dia membunuh para ulama, jadi seorang yang zalim, kan? Maka Hajar dia kata, macam mana boleh terlepas? Dia kata, kau tak berkawal ke? Kan? Adakah dia tidak diikat dengan rantai ke dan sebagainya? Dah ikat dah rantai. Bilik juga dah dikunci. Tapi entah macam mana orang itu terlepas, dia kata. Bagaimana boleh terlepas? Adakah kau tak kunci? Maka Hajar kata, pergi panggil tukang kunci. Pergi panggil tukang kunci tu. Dipanggillah tukang kunci. Bila datang tukang kunci, kau tak kunci ke tahanan malam tadi? Dia kata, kunci, dia kata. Kau tak tahu ke dah terlepas? Dah terlepas, dia kata. Biasanya tak terlepas tuan, dia kata. Memang susah nak terlepas. Memang tak ada kunci pendua. Kunci pendua tak ada. Biasanya kunci satu je tak nak kunci dia. Dia pegang. Selagi mana dia tak buka, memang biasa tahanan tu memang tak lepas. Je tu. Kau tak percaya, kau pergi tengok. Pergilah tengok. Rupa-rupa memang dah terlepas. Sangka tu dah kosong dah, tak ada dah. Rantai pun dah berselerak kat situ tu. Maka Hajar pun mungkin ada di kalangan kamu ni yang pengkhianat, gitu. Siapa yang berkhianat kat sini? Siapa yang lepaskan? Semua tunduk. Tak ada seorang pun yang mengaku telah melepaskan. Kan? Jadi semuanya rasa pelik lah. Macam mana boleh terlepas, tuan-tuan? Jadi Hajar cuba mengingatkan apa yang dia pernah dengar daripada kata-kata Abi tadi. Jadi Hajar ni, tuan-tuan, dia fikir baliklah macam manalah boleh terlepas orang ni. Maka Hajar pun tanya dengan dia punya pengawal, kamu pernah dengar tak apa yang dia cakap? Pernah dengar tuan, dia kata kalau tuan nak ikat dia, kena ikat dengan rantai yang paling berat. Je tu. Sebab tuan akan merantai bintang, dia kata. Pernah dengar tak dia cakap macam tu? Pernah, dia kata. Kami semua pernah dengar. Jadi kemungkinan macam tu lah, dia kata. Kemudian, kamu pernah dengar tak apa yang dia baca? Saya pernah dengar, macam pernah dengar dia baca tu. Dia kata, kan? Masing-masing kata ada dengar, dia kata. Dia bunyi ni macam ni yang dia bunyi, dia kata. Hasbiyallahul azim. Hasbiyallahul azim. Tetapi ada sambungnya. Dia panjang sikit, dia kata. Manakala tukang besi tenganga kerana dia tak tahu sama sekali lah perkara tadi. Maka Hajar berkata, barangkali hasbiyallahul azim wa bihamdih. Maka pengawal penjara kata, bukan tuan, dia kata, bukan wa bihamdih. Tapi dia lain sikit. Lain sikit. Hasbiyallahu, tapi ada perkataan tawakal tu, dia kata. Seolah macam dia bertawakal kepada Allah Ta'ala lah. Abid tadi. Jadi mereka cubalah mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh Abid itu. Waktu dia masukkan di sumbat penjara tu, kan dia ada sebut zikir itu. Hasbiyallah. Kemudian ujung itu ada Rabbul Arsyil Azim. Jadi masing-masing cuba mengingatkanlah apakah zikir-zikir yang dibaca oleh Abid tadi sampai dia boleh terlepas, kan. Maka ada di kalangan pengawal tadi macam ni agak asyik, tuan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka Hajar kata, ya betul, dia kata. Saya rasa macam itulah bunyi yang dia baca selalu tu.
Sebab tu dia kita masukkan dia sumbat dalam penjara tu. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Memadailah dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan yang disembah melainkan Ia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang mempunyai aras yang besar, tuan-tuan. Jadi ada perkataan tawakal dia. Yang sebelum tu mereka kata tak ada macam perkataan tu tawakal tu tak ada. Rupa-rupanya ada. Ada tawakalnya seolah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kata Hajjaj. Betul tuan, dia kata, betul. Nampaknya memang dia kata Habib ni hebatlah, dia kata. Mungkin Habib yang kita tangkap ni mungkin wali Allah, dia kata. Kalau tidak macam mana dia boleh terlepas? Kebiasaan kalau dah masuk dalam tu memang tak boleh lopeh lah, gitu. Maka Hajar kata, kalau macam tu beramus kamu semua daripada sini sebelum aku bongi, sebelum aku marah. Jadi mereka pun cabutlah, larilah putar-banting, takut. Sampaikan salah seorang pengawal tu, tuan, tercicir sesuatu. Maka mereka pun menolak, apa yang tercicir tu? Kain kapan, dia kata. Kenapa kau bawa kain kapan, dia kata. Kebiasaannya kalau Hajar Zulkifli kalau anda marah, kebiasaan kita mesti mati. Jadi kita sediakan kain kapan awal-awal lah, dia kata. Kita belum nak mati lah, kata. Hajar Zulkifli dah lepaskan kita ni, apalagi cabut lah, dia kata, sebelum Hajar Zulkifli tangkap kita. Itulah tuan-tuan, kisah lah berkenaan wali Allah Subhanahu wa taala. Kan dia melazimi zikir hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Gitu. Kita boleh amalkan, insyaallah. Baik, kemudian yang ketujuh, ketika mengulas tentang kata-kata hikmah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, apa katanya? Wajib an ikbalihim alaika bisyuhuri ikbali ilaika. Ketika menghadap kepadanya, hilangkanlah dari orang lain dengan memandang penguasaan Allah Ta'ala. Ketika memandangnya, hilangkanlah daripada orang lain, daripada makhluk, dengan memandang penguasaan, muraqabah. Muraqabah mana pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri anda. Jangan tumpukan kepada perhatian orang ramai kepada anda, dan jangan berusaha meraih tumpuan daripada mereka. Bahkan tumpuan dan tuntunan anda hanyalah supaya Allah Ta'ala menumpukan perhatian pada anda. Betul tak? Itu yang kita tuntut lah, yang kita minta. Jangan duk fikir tentang perhatian manusia pada kita. Banyak orang kita ni, mana kalangan kita ni minta perhatian daripada manusia, dia tidak minta perhatian daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita minta perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Taala kan menerima amalan kita. Contohnya puasa kan. Contohnya puasa ini, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ke bulan Ramadan Taala, bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, iman dalam keadaan beriman pada Allah, yakin kepada Allah. Kemudian wahtisaban. Apa makna wahtisaban? Makna wahtisaban itu maksudnya buat puasa tadi semuanya kerana wajah Allah. Kerana wajah Allah, kerana Allah Ta'ala. Kita buat satu benda tu semuanya kerana Allah Ta'ala. Wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, yang sudah ampunkan dosa yang telah terdahulu. Man qama Ramadan. Man qama pula. Jadi ada satu man shoma Ramadan. Satu lagi man qama Ramadan. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan. Berdiri maknanya menghidupkan malam-malam Ramadan. Siangnya dengan berpuasa, menanti malam kita, kan? Lepas tu malam pula dengan qiyam, dengan bertarawih, bertadarus Quran, kan? Kemudian bertahajud,
sembahyang tasbih dan sebagainya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mana beriman dengan yakin, beriman kepada Allah Taala, wa ihtisaban, mengharapkan hanyalah kepada Allah. Buat satu benda tadi hanyalah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, nasihat diampunkan dosanya telah terdahulu. Masya-Allah. Baik. Jadi penumpuan para makhluk kepada murid sebelum murid itu sempurna akan membuatkan murid itu cuba menunjuk-nunjuk, mengandai-andaikan satu yang tak ada, mengampu, dan lain-lain, tuan-tuan. Masya-Allah. Ini juga akan dihadapi oleh penyakit kepada murid lah. Murid ialah pengikut, syekh ialah guru kan. Jadi penumpuan para makhluk kepada murid sebelum murid itu sempurna akan membuatkan murid itu cuba menunjuk-nunjuk, mengadakan sesuatu yang tak ada, mengampu dan sebagainya. Ini secara tak langsung menjatuhkan martabatnya pada pandangan Allah Ta'ala yang Maha Hak. Orang yang sukakan tumpuan manusia kepada dirinya hanyalah orang yang mempunyai fikiran cetek dan tekad yang rendah sahaja. Nampak tak? Itu sebab jangan suka mencari perhatian pada manusia. Banyak kalau kita ni suka perhatian manusia. Bila suka perhatian manusia, kan, manusia pun akan ada sifat-sifat orang kata hasad dengki juga. Akan ada dekat manusia ni ada sifat hasad dengki. Bila orang seseorang itu dia dah terkenal, seorang telah terkenal, seorang itu telah masyhur namanya, sudah tentu dia akan diuji dengan berbagai ujian lah. Kita tengok kalau orang-orang yang masyhur, nama-nama dia kan, selebriti dan sebagainya. Tengok. Bila nama masyhur je mulalah adalah orang dengki, hasad dengki dan sebagainya. Je tu. Sama ada dia hasad orang lain hasad dengki dengan dia, ataupun dia ada buat silap, salah dan sebagainya. Nampak? Baru ni ada artis kan, Adi kena tangkap. Tak? Kita pun kerja juga. Tanam ganja lah rumah. Tanam bunga ke juga, tanam cili ke ya. Kalau kalau tanam cili mungkin tak laku kot. Kalau tanam ganja laku sikit, mahal sikit. Tanam ganja, tak tahulah sama ada dia tanam ke orang lain yang letak dia punya pokok tu dalam rumah ke dia ke, tak tahulah. Kan? Macam tu. Tapi mestilah rumah dia tu mestilah terkunci. Tentulah orang lain tak boleh masuk. Tentu je lah dia boleh masuk. Kan gitu. Macam mana boleh dapat 2 bulan baru tanam. Baru tanam 2 bulan dah kena tangkap, tuan-tuan. Jadi nama pun dah buruk. Bila nama buruk ni bukan, dia pula bawa label Islam kan, nasyid-nasyid dan sebagainya, lagu-lagu tentang ketuhanan kan, nyanyi lagu-lagu nasyid kan. Jadi orang akan mula pandang serong lah macam tu. Tak payahlah kau jadi nasyid-nasyid ni penyanyi-nyanyi. Tengok, tengok sama lebih kurang tu. Baik. Baik. Jadi orang yang sukakan tumpuan manusia pada dirinya hanyalah orang yang menempuh fikiran yang cetek dan tekad yang rendah sahaja. Kerana mencari kepuasan hati manusia adalah merupakan satu matlamat yang tak mungkin dapat capai sama sekali. Dan orang yang paling bodoh ialah orang yang mencari sesuatu yang tak mungkin dapat capai olehnya. Sebaliknya orang yang punya akal yang matang hanya akan cenderung kepada sesuatu yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan perhatian kepadanya tanpa mempedulikan celaan dan kejian para orang lain. Itu sebabnya Rasulullah pernah bersabda, dia kata orang yang cerdik kan, orang yang cerdik al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq kan man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dia kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal, dan beramal untuk kan bekalan selepas daripada kematian.
Wal ahmaq, orang yang bodoh, kata Nabi, orang yang suka mengikut hawa nafsu, manittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia tidak mempunyai bekalan, tak ada buat bekalan, tak ada buat ibadah kepada Allah Taala. Jadi hanya angan-angan kosong macam tu jelah. Macam tu. Samalah macam tadi. Nampak? Sebaliknya, orang yang punya akal yang matang hanya akan cenderung kepada sesuatu yang menyebabkan orang Allah Ta'ala memberikan perhatian padanya, tanpa mempedulikan kelaan dan juga kejian orang lain. Setengah orang saleh menyatakan orang yang benar ialah orang yang tidak mempedulikan kalau keluar segala perkara berhubungan dirinya daripada hati-hati makhluk, demi mengislahkan dirinya. Nampak? Demi mengislahkan dirinya, hatinya. Dan dia pula tidak suka manusia melihat walaupun sebesar atom amalan soleh yang lakukan, dan tak benci kalau orang ramai melihat keburukan yang terdapat pada amalan dia. Nampak? Dia tak bencilah. Dia kalau boleh biar orang tegur dia lah. Biar tegur kalau ada buat silap, salah dan sebagainya. Ada sebuah orang dia tak boleh tegur. Dia tak boleh tegur. Tagur, marah dia, melanting dia. Nampak? Kau pandai lah, dia kata kan. Kau apa dia? Jadi dia merendahkan orang lain lah. Kita jangan menganggap orang lain, kadang orang muda pada kita tu tak bagus kan. Ada orang muda kadang lebih bagus pada kita lagi. Ada orang muda kadang hafiz Quran. Kita dah tua pun benda pun tak hafal. Kita tengok anak-anak muda kan, ramai sekarang ni masa tahfiz. Muda-muda dah hafal Quran tu kan. Kita surah tu kadang-kadang surah sejadah pun kadang tak hafal. Sedang dah banyak kali dah imam baca surah sejadah. Surah insan juga banyak kali dah. Setiap Jumaat baca surah sejadah, surah insan imam. Tak apa-apa tu tuan. Dapat ujung pangkal saf, dapat pangkal ujung saf. Diulang. Surah Al-Mulk juga. Dapat ujung pangkal saf. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir kan. Surah tu pun kadang kejap apa, kejap tak apa. Jadi masuk Ramadan ni tuan, hari yang paling sesuai lah. Suasana yang paling sesuai kita hafal ataupun kita ulang kaji baliklah bacaan-bacaan kita. Kita buat halqah tadarus kan. Halqah Quran, tadarus Quran. Malaikat Jibril alaihissalam datang pada Nabi pada bulan Ramadan, mengulang kaji bacaan Nabi SAW sebanyak 2 kali. Kalau bulan-bulan lain biasanya sekali je. Bulan lain sekali. Tapi bulan Ramadan sampai 2 kali. Para ulama banyak khatam, berkali-kali khatam dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i sebut dalam kitab sebanyak 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. 60 sitin dia kata. Sitina marrah fi syahri Ramadan. 60 kali ni Imam Syafi'i khatam pada bulan Ramadan. Kita nak khatam sekali pun susah. Sebut khatam boleh lah. Khatam ustaz. Okay. Kadang orang khatam, kita pun khatam. Kan? Biasa 27 Ramadan kan kami buat khatam. Hari ni kita khatam, khatam. Tapi tak kadang khatam. Ikut orang kunui khatam, dia pun khatam sekali. Mana khatam tak tahu lah. Kotam adalah kotam. Kotam kayu tu kan. Itu dia kotam kayu. Kita ada bacaan ni bila kita serat. Baik, kena khatam lah. Dia satu juz ada 20 muka surat, betul tak? Satu juz Quran ada 20 muka surat. 20 bagi dengan 5 waktu sembahyang. Pada 4 muka surat. Setiap waktu solat, sama ada sebelum solat fardu ataupun selepas solat fardu, kita kena baca 4 muka surat, betul tak? 4 muka surat. 4 kali 5 mana 20. Mana sehari kita dah boleh tamatkan 1 juz. Sehari 1 juz. Sehari 1, besok 1 juz, lusa 1 juz. Gitu.
Tulat 1 juz kan. Semaknanya kalau masuk 30 Ramadan dah habislah khatam. Gitu. Kalau nak cepat khatam, kena baca banyak sikit lah. Tak bolehlah baca kata 4 muka surat satu waktu. Paling tidak pun 8 muka surat kan. 8 muka surat. Maknanya subuh ataupun sebelum subuh 4 muka surat. Kan zuhur kan ataupun sebelum zuhur 8 muka surat. Subuh 8, zuhur 8, maghrib 8, isyak 8 kan. Mana ataupun selepas tarawih 8 kan. Jadi kita boleh khatam 2 kali dah macam tu. Boleh. Tak? Tapi nak paling senang baca qul huwallahu ahad lah 1/3 Quran. Qul huwallahu 1/3 Quran. Baca 2-3 kali dah khatam dah. Itu paling senang tu. Itu jalan pintas. Jalan pintas nak khatam macam tu. Dan tadarus ni sebaik-baiknya kan seorang baca lain semak lah. Seorang baca lain semak. Jangan semua baca. Siapa nak semak? Ini semua baca. Siapa nak semak? Dan dia mesti seorang baca lain semak. Itu namanya tadarus. Bila salah, ada kawan-kawan kita tegur, ni salah ni tuan, kena terimalah salah tu. Betulkanlah bacaan tu. Ini orang togu kan marah. Ataupun bila togu je, sekali togu habis, besok dah tak ampat. Tak datang. Bila mesej jom kita tadarus, losos tonyap ya. Hari pertama tu kemain semangat lagi. Jom tadarus, jom. Hari kedua, ketiga, bila kita tanya dalam WhatsApp, jom terus, sonyap dia. Merajuk tu. Kata lagi bacaan tu. Sebab dia merasakan ataupun kita merasakan bacaan kita betul. Sedangkan salah. Tak boleh terima kan orang tegur. Payahlah. Baik. Kemudian orang yang nak tegur pun berhikmah jugalah. Jangan pelekehkan orang tu pula. Bangang betul kau ni. Dah dibangangkan orang tu. Suruh tu lah tak datang. Gitu. Tobat, aku tak datang gitu. Baik, sebenarnya setengah orang saleh menyatakan orang yang benar ialah orang yang tidak mempedulikan kalau keluar segala perkara berhubung dengan dirinya daripada hati-hati orang makhluk. Hati-hati para makhluk. Demi mengislahkan hatinya, nampak? Demi kita nak islahkan hati kita, islahkan diri kita, baguskan diri balik. So kita kena terimalah. Sahabat-sahabat kita tegur. Dan orang tegur pun kena berhikmah jugalah. Jangan menjatuhkan air muka dia depan orang ramai kan. Bila jatuhkan air muka depan orang ramai, itu yang tak datang-datang lagi tadarus lepas tu. Sonyap ada. Dan ia pula tidak suka manusia melihat walaupun besar atom amal soleh lakukan, dan tak benci kalau orang ramai melihat keburukan yang terdapat dalam amalannya. Itu orang yang baik dan bagus. Kebencian terhadap perkara tersebut adalah merupakan bukti kecintaan kepada penambahan kemasyhuran pada dirinya. Dan ini sebenarnya bukanlah merupakan adab orang alif, orang yang arif billah. Nampak? Mana orang adab, orang alif ni dia kena setialah menerima teguran, kan? Kerana dengan teguran tadi akan membetulkan bacaan dia kan, tadi kan. Kalau tidak, selamanya akan salah lah bacaan dia. Dia melontung ya bila mengaji tu. Dengan mat ke, mat tabi'i ke, mat asli ke, mat lin ke. Tak. Dia tak kira mat ke tak mat, lontung je. Nampak? Kalau orang belajar, kan, paling tidak pun kawan-kawan kita tegur lantar terus, ni salah. Ni mat apa ni? Mat ada disukun. Berapa panjang akad dia? Kan beritahu lah akad berapa panjang. Akad ni mat apa ni? Majaid mumpasil. Mat wajib muttasil kan? Berapa panjang kadah dia? Gitu. Okey? Mat lazim ni mat apa? Mat lazim kalimi muhaffaf. Ni mat lazim kalimi musaqqal. Mat harfi
kalimi mad. Okey, mad lazim kalimi musaqqal. Berat kan? Musaqqal. Jadi kalau dia ikut tadarus tu, pada tidak pun dapat juga ilmu. Walaupun mungkin banyak salah bila baca tu. Lantung kan ni tu. Kalau lain tu baca macam prosit laju macam prosit, tak ada salah kan, semua betul bacaan cantik. Sebab apa? Dia biasa mengaji. Ni yang tak biasa mengaji ni lah tu. Tu yang banyak salahnya. Ya taqaq kata Nabi kan. Pada siapa yang baca Quran padahal dia merangkak-rangkak, ya taqaq, maka dia mendapat 2 ganjaran pahala tak? Dapat 2 ganjaran pahala. Kan? Apa yang 2 ganjaran pahala tu? Pertama, pahala apa tu? Dia tak reti baca. Kan? Kemudian yang kedua, pahala sebabkan dia mengangkat. Mengapa sukalah baca tu. Pertama dari segi bacaan dia dapat pahala, yang kedua dari segi kesukaran lah. Banyak dia punya, orang kata kojap kamprek kan, macam tu. Dia kalau boleh nak tukar minyak itu kan. Yang member ni pula asyik breakkan dia je. Kojap lampu merah. Dia ada bengang tu. Besok tak datang dah. Hasil lampu merah aja tu. Pajaklah tu light. Orang lain semua hijau je. Bila baca hijau kan, nabu dia pergi. Dia bila dia kena pada dia dah lampu merah banyak mana. Langsung tak datang, insya-Allah. Okey, sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sikit perbincangan insya-Allah dapat menambahkan ilmu kita insya-Allah. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa asyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahlana fuda arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Lailatul Qadri innaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.